Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi pada sesi ulang kaji soalan penyerta kewangan milikan tunggal. Hari ini kita akan tengok soalan makmur office equipment. Kita baca ayat di atas ini dulu. Makmur office equipment merupakan perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan alatan pejabat. Jadi dia menjual alatan pejabat sebagai aktiviti utama. Dia menduga berikut diambil pada buku perniagaannya pada 31 Julai 2016. Ini adalah tarikh akhir soalan. Kita lihat dia menduga. Seperti biasa, debit adalah item-item, aset dan belanja biasanya, dan kredit adalah item, liability, equity dan hasil. Cuma murid kena ingat di kedua-dua belah debit dan kredit akan ada item kontra. Baris yang pertama, belian dan jualan. Kamu sudah maklum, debit adalah item belian, kredit adalah angka untuk jualan. Modal, ini modal 1 Ogos 2016, modal awal. Ambilan. Kemudian kita ada pulangan. Jadi macam biasa, untuk mengelakkan kamu tersilap, pulangan kita akan buat arrow macam tu lah. Belian kita akan silangkan ke sini. Maksud dia 1450 itu adalah pulangan jualan, 2100 adalah pulangan belian. Pinjaman berkadar faedah 6%. Faedah atas pinjaman, akaun belum terima dan akaun belum bayar. Ini pun cikgu suka ingatkan lagi sekali. Debit adalah angka akaun belum terima, manakala kredit adalah angka akaun belum bayar. Alat tulis. Alat tulis kita akan anggap ia sebagai belanja. Bank soalan ini di sebelah debit, maka bank adalah aset semasa. Tunai runcit. Kemudian komisen, kita memperhatikan angka komisen adalah sebelah kredit. Jadi kamu labelkan komisen ini sebagai komisen hasil. Hutang lapuk, produk hutang ragu, gaji, diskaun diberi, perabot kos, kenderaan kos. Angkutan masuk ini adalah salah satu item Audi yang kita akan letak di bawah belian. Kemudian inventory pada 1 Ogos 2015 ini adalah inventory awal. Kadar bayaran, insurans, kemudian sewa. Ini akan perhatikan angka sewa, angka sebelah debit bermaksud sewa ini adalah sewa belanja. Susun dan terkumpul untuk kenderaan dan perabot. Baik, kita lihat pada maklumat tambahan. Maklumat tambahan pada 31 Julai 2016. Ini adalah maklumat tentang inventory akhir. Jadi kita akan pilih angka yang terendah. Disebut 3 jenis inventory akhir. Maka untuk setiap satu tu kamu akan pilih angka yang terendah sama ada kos ataupun harga pasaran. Jadi untuk meja banquet kita akan pilih 6,500. Untuk kerusi pejabat kita akan pilih RM4,000. Dan untuk meja pejabat kita akan ambil angka 5,250. Jadi menjadikan jumlah keseluruhan inventory akhir kita ialah RM15,750. Baik. Sekarang kita tengok maklumat yang berikutnya. Sewa bulanan. Jadi kata kunci belanjanya sebenarnya adalah sewa. Jadi maksudnya sewa bulanan ni kita akan kira sewa tahunan. So kita akan darab dengan 12, kita akan dapat angka untuk sewa tahunan. Jadi buat sementara ni kita warnakan dulu angka di imbangan duga ini. Butiran sewa
Untuk menduga, kamu akan warnakan item sewa dan angkanya. So, yang ini kita akan baca semula maklumat tambahan nombor 2 sebentar lagi. Okey, yang ketiga, bil elektrik bulan Julai belum dijelaskan. Jadi maksudnya bil elektrik ni adalah belum bayar. Jadi kita tengok item yang berkaitan di imbangan duga bil elektrik, kita akan lihat di bawah kadar bayaran. Jadi kita warnakan item pelarasan untuk kadar bayaran. Ini kita akan baca semula item yang ketiga nanti. Perniagaan menerima komisen daripada pembekal 2% daripada jumlah belian bersih. Yang ini kalau ikutkan kata kunci itemnya adalah komisen. Jadi dia kata komisen 2% daripada jumlah belian bersih. Jadi buat sementara ni kita warnakan dulu butiran komisen di imbangan duga. Jadi kita akan baca semula maklumat tambahan yang keempat untuk komisen nanti. Okey, yang berikutnya peruntukan hutang ragu. Okey, sini kita warnakan hutang ragu. Dia kata pada kadar 2%. Okey, di imbangan duga kita tandakan dulu item peruntukan hutang ragu. Ia akan ada pelarasan. So, sebentar lagi kita akan baca semula item yang kelima. Okay, polisi susut nilai. Okay, susut nilai untuk perabot dan kenderaan. Cuma maklumat dia kata untuk perabot 10% dia kaedah garis lurus, tetapi dia sebut spesifik ini berdasarkan baki pada awal tahun. Untuk kenderaan dia kata kaedah baki berkurangan. Okay, untuk sementara ni kita warnakan pasangan pelarasannya di imbangan duga, iaitu kedua-dua item susut nilai terkumpul kenderaan dan juga untuk perabot. Untuk kedua-dua ni kita akan baca semula item maklumat susut nilai, iaitu item yang ke-6. Okey, yang ketujuh, sebuah meja banquet bernilai 500 telah diambil untuk kegunaan bilik mesyuarat belum direkodkan. Jadi kata kunci yang kamu nak faham sini ialah dia ambil meja banquet tapi untuk digunakan urusan perniagaan, bukannya urusan peribadi. Maka item ini kamu tak boleh kata sebagai ambilan. Okay. Bukan ambilan peribadi, untuk kegunaan bilik mesyuarat perniagaan. Jadi kamu nampak apakah akaun yang terlibat untuk pelarasan maklumat nombor 7 ini. Okay, jadi kita lihat di awal soalan tadi, kita kata perniagaan ini adalah menjual alatan penjabat. Salah satu inventory-nya adalah meja banquet. Jadi meja banquet ini maksudnya dia akan memberi kesan kepada akaun belian. Okay, maksudnya dia mengambil inventory barang niaga, kita akan buat pelarasan pada akaun belian. Kemudian meja banquet itu digunakan dalam bilik mesyuarat. Jadi kita lihat antara aset bekas masa yang ada dalam soalan ini ialah perabot. Jadi meja banquet tersebut akan ditambah dalam akaun perabot. Jadi untuk sementara ni di dalam imbangan duga kamu warnakan belian dan juga perabot. Dua-dua angka ni akan menerima pelarasan daripada item yang ke-7. Dan kita lihat maklumat tambahan yang terakhir. Pinjaman berkadar faedah 6%.
bermula pada 1 Januari dan tarikh tamat pada 1 Januari 2017. Okey, tamat pada 2017. Kita lihat soalan kita 31 Julai 2016. Jadi dia akan tamat tak lama lagi lah, tak sampai habis tahun, ada lagi lebih kurang 6 bulan. Jadi pinjaman ini kita akan rekod sebagai liability semasa kerana dia akan matang dalam masa kurang setahun. Cuma item yang kamu kena perhatikan dari sini untuk kadar faedah. Jadi biasanya maklumat pinjaman ni bila dia sebut peratus faedah dan dia berikan kepada kamu butiran faedah atas pinjaman, bermaksud mungkin ada pelarasan. Jadi untuk buat masalah ni kamu tandakan dulu faedah atas pinjaman ni. Kita akan baca semula dengan ayat yang terakhir tadi. Okey, jadi kita lihatlah, inilah tandaan yang kita dah buat di dalam imam duga. Angka kuning itu angka yang akan dibuat angka pelarasan. Juga adalah angka-angka dalam maklumat tambahan kita dah tanda. Jadi seperti biasa, kita buat dulu rangka format penyata pendapatan. Soalan menyebut soalan sebagai akaun perdagangan. Jadi kamu salin balik nama yang sama. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2016. Okey, jadi format dia macam biasa. Kita akan mula dengan jualan tolak pulangan jualan, selang sebaris, tajuk kecil, tolak kos jualan. Dapat yang pertama adalah inventory awal, kemudian kita butiran belian, tolak dengan pulangan belian. Kita akan selang 1, 2, 3, 4, 5. Tolak inventory akhir. Kita akan dapat kos jualan dan juga lepas tu untung kasar. Okey, di sini macam biasa cikgu akan tanda dulu warna-warna kolom yang akan kamu letak angka. Jualan, pulangan jualan di luar sekali. Kos jualan untuk kasar pun laju yang terakhir. Okey, inventory awal dengan inventory akhir laju di tengah. Belian dengan pulangan belian kita akan letak di lajur yang paling dalam. Okey, sambungan format sikit lagi. Kita akan tambah hasil. Kita selang 1, 2, 3, 4. Dan kita akan tolak dengan belanja. Jadi siap kerangka format untuk akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Jadi kita buat format yang kedua, itu format untuk penyata kedudukan kewangan. Okey, pertama sekali kita ada aset bukan semasa. Laju yang pertama kos. Laju yang kedua susut nilai terkumpul. Laju yang ketiga adalah nilai buku. 1, 2, 3, 4. Okey, aset semasa. Yang pertama sekali kita tulis mula inventory akhir. Lepas tu kita ada account
belum bayar. Okay, tolak dengan peruntukan hutang ragu. Okay, selang sebaris kita letak bank dan tunai. Selang beberapa baris untuk maklumat tambahan, semasa daripada maklumat tambahan jika ada. Kemudian kita buat tadi kecil, tolak liability semasa butiran yang pertama, of course, account belum bayar. Kita selang 1, 2, 3, 4. Kita buat item modal kerja. Aset semasa tolak dengan liability semasa. Baris selepas itu adalah untuk jumlah akhir. Okay, di bawah kita sambung sikit lagi. Format equity pemilik. Kita ada modal awal tambah dengan untung bersih. Okay, selang 1 tolak dengan ambilan, kita akan dapat modal akhir. Okay, soalan ni tidak ada liability bukan semasa sebab tadi kita dah lihat pinjaman itu adalah liability semasa. Okay, jadi sebelum saya sambung bersama soalan, saya akan warnakan kolom-kolom yang akan kamu letak angka supaya tidak tersilap. Inventory akhir kita akan letak di tengah, kamu bayar yang hutang ragu di dalam, so kemudian bank tunai akan kembali di tengah. Okay, account belum bayar laju dalam sekali, modal kerja adalah di atas jumlah. Okay, jadi yang pen merah ni adalah kerangka format yang kamu sediakan terlebih dahulu. Okay, jadi saya punya cara adalah saya akan masukkan dulu angka-angka jualan, pulangan jualan, inventory awal, belian dan pulangan belian. Dan juga inventory akhir. Okey, kita tengok daripada soalan. So, yang atas sekali kita ada jualan. Okay, jadi jualan tidak ada warna, kamu salin balik angka yang dalam soalan. 155,880. Okey, kemudian kita ada pulangan jualan 1450. Baik, kemudian kita salin angka inventory awal. Okay, inventory awal berada dekat bawah juga tu, 14,400. Okey, belian ada warna. Jadi kita baca balik ayat terasa untuk belian. Okay, bila kita ada ambilan barang niaga, bermaksud belian akan kita tolak. Okay, jadi kamu terus buat pelarasan di item belian sekarang. Itu menunjukkan pengiraan. Jadi angka soalan belian adalah 72,800. Kamu akan tolak dengan 500. Maka belian sekarang tinggal 72,300. Okay, jadi situ kamu dah siap satu item pelarasan. Okay, kita lihat lagi soalan. Kita akan masukkan item pulangan belian itu sebanyak 2,100. Okay. Kemudian kita masukkan angka inventory akhir yang kita dah kira tadi, iaitu sebanyak 15,750. Di dalam penyata pendapatan dan juga dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi sebelum kita sambung, kita tolak siap-siap jualan, tolak dengan pulangan jualan, kita dapat jualan bersih 154,430. Okey, belian tolak pulangan belian, kita tolak siap-siap. Kita akan dapat
70,200. Okey, itulah angka-angka utama yang pertama kita masukkan terlebih dahulu. Jadi macam biasa, yang kita dah masukkan, kita akan tik. Belian selesai, jualan selesai, pulangan selesai. Okay, inventory awal selesai dan maklumat inventory akhir pun dah selesai. Okay, jadi kita sambung pada butiran yang atas sekali yang kita belum guna. Jadi kita ambil pada item modal. Okay, kita lihat dua-dua sila, modal dan ambilan, kedua-duanya tidak ada warna apa-apa. Jadi kita salin balik angka ke tempat yang kita dah sediakan di sini. So modal awal salin balik 122,000. Ambilan pun tidak ada pelarasan, temu salin balik di tempat ambilan 3800. Jadi ambilan dengan modal siap. Okey, yang berikutnya, pinjaman berkadar faedah 600, 10,000. Jadi kita dah baca maklumat tambahan, kita akan masukkan dalam liability semasa kerana ia akan matang dalam tempoh 6 bulan sahaja lagi. Itu kita just salin saja balik angka tu di dalam liability semasa. So pinjaman di bawah liability semasa masukkan sebanyak RM10,000. Okey, itu tidak ada pelarasan. Okay, sekarang baru sampai butiran faedah atas pinjaman. Okay, yang ini adalah butiran belanja. Jadi soalan sebut faedah atas pinjaman 6%. Okey, jadi kita masukkan di tempat belanja ni faedah atas pinjaman. Jadi kita terus darab saja. Kita ambil 6% kadar faedah. Jangan silap lah. Jangan kamu darab dengan angka faedah, kamu darab dengan angka pinjaman. Darab dengan jumlah pinjaman kita 10,000. Jadi sebenarnya jumlah faedah atas pinjaman yang kita patut bayar dalam tempoh setahun adalah sebanyak RM600. Okey, 600 kali dengan RM10,000, angka pinjaman dapat 600. Jadi di sini kamu bandingkan angka yang kita baru kira 600, kamu bandingkan dengan angka dalam di mana lugar 200. Okey, kamu tengok di sini saya tunjuk dua-dua angka 600 dengan 200. Bermaksud kita bayar tak cukup lagi. Di sini kita ada faedah atas pinjaman belum bayar. Jadi terus kamu pergi ke bahagian debit semasa, kamu tambah item faedah atas pinjaman belum bayar, itu sebanyak RM400. Okay, itu angka 600 tolak dengan 200. Okay, kita dapat RM400 faedah atas pinjaman belum bayar. Okay, jadi selesai maklumat faedah atas pinjaman. Jadi maklumat tambahan yang bawah ni pun kita boleh tik. Dah selesai kita buat. Okay, kita pergi ke item-item yang berikutnya. Kita baca sekaligus daripada item yang kamu terima sampai ke item tunai runcit, sebab semuanya adalah item penyata kedudukan kewangan dan semuanya tidak kita warnakan, jadi tidak ada pelarasan kecuali alat tulis masuk di belanja dululah. Okay. Okay, jadi alat tulis masuk di bawah belanja dulu. Okay, itu sebanyak 2,365. Okay, kemudian yang lagi 4 item tu, ABT, ABB, bank dengan tunai runcit. Jadi kamu pergi ke PKK dan kita isikan angka-angkanya. So maaf silap, akaun belum terima. Okay, maaf, akaun belum terima. Okay, kita masukkan angka
29900. Okay, akaun belum bayar 14467. Okay, angka bank 56155. Okay, soalan sebut tunai runcit. Jadi kita tambah perkataan runcit, iaitu sebanyak 881. Alright, jadi selesai. Okey, item berikutnya, komisen hasil ada pelarasan. Jadi tadi kita dah baca maklumat komisen tu, dia akan menerima 2% daripada jumlah belian bersih. Jadi kalau kita lihat balik jawapan kita tadi, berapakah belian bersih kita? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah angka belian bersih. Itu belian tolak, pulangan belian. Jadi untuk item komisen, masukkan di bawah hasil komisen, kita buat kiraan 2% angka peratus komisen, kita darab dengan angka belian bersih 70,200. Jadi kita dapat angka komisen yang patut kita terima ialah RM1,404. Okey, kita bandingkan angka komisen yang kita baru kira tadi dengan angka komisen dalam imbangan duga. Jadi komisen dalam imbangan duga adalah sebanyak 800. Komisen yang patut kita terima adalah RM1,404. Jadi 800 yang kita sudah terima, yang kita sepatutnya terima RM1,404. Jadi kita belum terima sepenuhnya. Jadi di sini ada satu item yang tersirat, itu komisen belum terima. Jadi komisen belum terima adalah item di bawah aset semasa. Kita tambah item baru, komisen belum terima. Okey, kiraan dia ialah 1404 yang kita darab tadi, tolak dengan 800 angka komisen imbangan duga, maka kita dapat RM604. Okey, komisen belum terima. Jadi selesai maklumat komisen. Kita sambung. Hutang lapuk 500 itu adalah belanja, terus masukkan saja di bawah belanja. Hutang lapuk 500. Okey, bila sampai item peruntukan terlagu, cara yang paling mudah ialah kita kira di dalam penyata kedudukan kewangan terlebih dahulu. Jadi soalan menyebut angka peratus hutang ragu ialah 2%. Jadi kita terus pergi ke PKK di sini. Kamu terus kira saja. 2% darab dengan angka akaun belum terima 29900. Jadi terdapat peruntukan ragu dalam PKK adalah 598. Okey, kita tolak siap-siap, bawa angka ke bawah. Jadi ABT sekarang tinggal 29302. Okey, kita dapat 598. Sekarang ni kita buat perbandingan dengan angka dalam imbangan duga. So, hutang ragu sedia ada 330. Yang kita darab tadi kita dapat 598. Okey, yang ni angka lama, 598 ni angka baru. Jadi di sini menunjukkan peningkatan dalam hutang ragu, maka kita akan rekod sebagai belanja. Okey, jadi kita masuk ke PP. Item berikutnya adalah hutang ragu di bawah belanja. Okey, jadi kamu buat kiraan, ambil angka tadi 598 tolak dengan 330.
kita dapat 268. Okey, dah selesai item hutang ragu. Jadi boleh tandakan maklumat tambahan telah selesai. Okey, dua item berikutnya, gaji dan diskaun library. Kedua-duanya adalah belanja, jadi kamu cuma salin balik saja di bawah belanja. Okay, gaji 18,000. Kemudian kita ada diskaun diberi RM570. Okey, sampai item perabot. Perabot kita warna, kita baca balik tadi. Kita ada mengambil inventory untuk digunakan di dalam bilik mesyuarat. Jadi di sini bermaksud perabot adalah bertambah. Okay, jadi kita pergi ke PKK, bahagian aset bukan semasa, dan masukkan butiran perabot. Dan kamu tunjukkanlah kiraan kos di sini, 17,500 tambah dengan 500, kita dapat kos baru adalah RM18,000. Okay, untuk kenderaan, kos kenderaan tidak ada pelarasan, salin balik 90,000 di bawah aset bukan semasa untuk kenderaan. Baik, sekarang ni item angkutan masuk. Salah satu item Audi. Di Audi kita letak di bawah belian. Operasinya adalah ditambah dengan angkutan masuk sebanyak RM1,000. Di bawah kos jualan letakkan di bawah belian bersih sebagai tambah. Okey, kadar bayaran. Bil elektrik bulan Julai 300 belum bayar. Jadi belanja belum bayar adalah bermaksud belanja bulan semasa yang belum dijelaskan. Jadi kita kena tambah kadar bayaran itu. Dimasukkan di bawah belanja kadar bayaran. Tunjukkan kiraan 1756 tambah dengan 300. So kita dapat jumlah kadar bayaran adalah 2056. Jadi kita boleh buat serentak maklumat tambahan di bawah tu. Bil elektrik belum bayar itu adalah liability. Okey, belum bayar tu adalah liability. Jadi kita boleh sambung di sini. Kadar bayaran belum bayar itu sebanyak RM300. Jadi item kadar bayaran selesai. Ketiga pun selesai. Insurans tak ada pelarasan, salin masuk di bawah belanja. Kemudian kita ada sewa. Sewa bulanan adalah 800. So saya dah terang tadi, kita darab dengan 12 mendapatkan sewa sebenar tahunan. Dimasukkan di bawah belanja dulu, sewa. Jadi 800 darab dengan 12. Jadi sewa yang sepatutnya kita bayar berjumlah RM9,600. Jadi kita buat perbandingan dengan angka dalam imbangan duga. Kita darab dia dapat 9,600. Yang ni sewa sebenar
10,400 ni sewa yang kita bayar. Di situ terlihat kita sudah bayar sewa melebihi sewa sebenar. Jadi di sini kita ada sewa prabayar. Jadi prabayar adalah aset semasa. Kita masukkan nombor aset semasa, sewa prabayar 10,400 tolak dengan 9,900, kita dapat RM800 sewa prabayar. Okey, maklumat sewa selesai. Baik, kita sampai ke dua item terakhir menduga, iaitu susun nilai terkumpul. Macam biasa, sedia kamu maklum, kita kena kira dulu belanja susun nilai, baru kita boleh kira susun nilai terkumpul. Jadi maklumat ini kita baca baliklah. Okay, susun nilai perabot 10% kaedah gaya lurus tapi menggunakan angka baki awal tahun. Kenderaan pula akan menggunakan 15% kaedah baki berkurangan. Okay, jadi di sini kita letak dulu dua nama tu, susun nilai perabot. Okay, dia kata 10% setahun, tapi menggunakan angka pada baki awal tahun. So kita darab balik dengan 17,500. Kita tak guna angka 18,000. Kita guna angka sebelum masuk perabot yang baru tu. Jadi di sini kita akan dapat 1,750. Kemudian yang kedua, untuk susun nilai kenderaan, kita menggunakan kaedah baki berkurangan. Jadi peratus disebut 15%. Okay, ingat formula kos tolak dengan SNT. Jadi kos 90,000 tolak dengan SNT kenderaan 13,500. Jadi untuk nilai kenderaan kita dapat 11,475. Kalau kita rujuk pada soalan, angka SNT yang 3/5 sini kita akan tambah dengan 11,475. Untuk 3,500 tu kita akan tambah dengan 1750. Jadi angka ini kita akan bawa ke dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi kita pergi ke PKK. Jadi sekarang ni sudah terkumpul untuk perabot berjumlah 5,250, manakala untuk kenderaan SNT kenderaan berjumlah 24,975. Apa-apa pun kamu pastikan di sini adalah angka imbangan duga tambah dengan angka nilai penyata pendapatan. Sekarang ni kamu kira nilai buku itu kos kita akan tolak dengan SNT, kita akan dapat nilai buku. Jadi untuk perabot jumlahnya 12,750. Kemudian untuk kenderaan 65,025 ringgit. Okay, jumlahkan siap-siap 47,775. Okey, itu untuk aset bukan semasa. Okay, jadi selesai masuk item. Maklumat tambahan pun boleh tik. Jadi di sini yang saya belum tik adalah maklumat tambahan yang ke-7, tapi sebenarnya kita dah buat pun. Okay, kita selesai. Okey, baik. Jadi semua maklumat kita dah selesaikan. Jadi sekarang ni kita siapkan kiraan. Jadi kita sambung di sini di bahagian akaun perdagangan. Sambung di bawah belian bersih ni. Jadi belian bersih tambah angka masuk terdapat 71,200. Okay, kamu jangan lupa operasi dia. Inventory awal kita akan tambah dengan belian jumlah belian, kos belian. Lepas tu kita akan tolak dengan inventory akhir. Ini 14,400 tambah 71,200, kita dapat dulu 85,600. Kita akan tolak dengan inventory akhir. Okay, bawa angka ke tempat yang kita sediakan.
Jadi kos jualan kita dapat 69,850. Kemudian untuk mengira untung kasar kita akan ambil jualan tolak dengan kos jualan, maka kita dapat untung kasar berjumlah 84,580. Okey, sambung di bawah untuk mengira untung bersih. Sebelum tu kita jumlahkan dulu belian. Belian ni jumlahkan belanja. Belanja berjumlah RM48,084. Okey, jadi nak dapatkan untung bersih, untung kasar, kita akan tambah dengan hasil, kita akan tolak dengan belanja. Okey, kita cuba tolak dulu, tambah tolak dapat nombor apa? Kita akan dapat positif 37,900. Jadi bila positif, kita labelkan sebagai untung bersih. Okey, dibawa angka untung bersih yang sama ke dalam penyata kedudukan kewangan 37900. Jadi kita sambung di sini pula, di bahagian ikuti pemilik, kita jumlahkan modal awal dengan untung bersih, kita akan dapat 159,900. Kita tolak dengan ambilan, kita akan dapat modal akhir 156,100. Dan terakhir sekali kita selesaikan di bahagian modal kerja. Okey, kena ingat jumlah aset semasa kekal di tengah, jumlah liability semasa bawa ke tengah. Kalau kita kira jumlah aset semasa, dia akan dapat 103,492. Okay, jumlah liability semasa kita akan dapat 25167. Okay, untuk mendapatkan modal kerja, jangan lupa jumlah aset semasa tolak dengan liability semasa, maka kita akan dapat modal kerja berjumlah 78325. Dan akhir sekali kita akan ambil jumlah aset bukan semasa, kita akan tambah dengan modal kerja, jadi kita dapat jumlah 156,100. Okey, jadi kita pun dah selesai menjawab soalan ini. Okey, cuma cikgu mohon maaf ada sedikit kesilapan tadi waktu cikgu buat format awal-awal tadi. Cikgu pun tak perasan, saya tertulis ini akaun belum bayar di bahagian aset semasa, itu akaun belum terima. Okey, jadi yang lain itu tak masalah kot lah. Boleh ulang kaji dan tengok cara-cara kita nak menjawab. Semoga kamu boleh buat sendiri nanti. Okey, sekian. Terima kasih.